Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada kali ini dalam mata pelajaran Tilawah Al-Quran Kefahaman Tahun 2, Surah An-Nas. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah kita menadah tangan untuk membacakan doa sebelum kita memulakan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Sebelum Ustaz berikan kefahaman tentang surah An-Nas, Ustaz akan terlebih dahulu akan membacakan surah An-Nas. Saya harap pelajar-pelajar dapat mendengar dan memberikan perhatian tentang bacaan yang Ustaz akan bacakan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita ayat yang pertama. Saya ulang lagi sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Saya ulang lagi sekali ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iaitu ayat yang pertama. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat yang kedua. Saya ulang lagi sekali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat yang kedua. Kita masuk pada ayat yang ketiga, iaitu ayat yang terakhir bagi surah An-Nas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Saya ulang lagi sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Saya ulang lagi sekali. Innahu kana tawwaba. Iaitu adalah bacaan daripada surah An-Nas. Okey, sekarang Ustaz akan membacakan tafsiran atau maksud surah An-Nas. Mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tengok pada ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya, apabila telah datang pertolongan Allah
dan kemenangan. Saya ulang lagi sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Seterusnya ayat yang kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Maksudnya, dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah. Saya ulang lagi sekali. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Maksudnya, dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah. Seterusnya ayat yang terakhir. Ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Saya ulang lagi sekali. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maksudnya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Iaitu adalah pengertian ataupun tafsiran daripada surah An-Nas. Okey, mari kita tengok isi kandungan surah An-Nas. Yang pertama, surah An-Nas ini adalah surah yang ke-110 dari 114 surah. Maknanya, dalam Al-Quran ada 114 surah dan surah An-Nas ini adalah surah yang ke-110. Yang kedua, surah An-Nas ini juga terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Maka surah An-Nas ni hanya ada 3 ayat sahaja. Yang ketiga, nama An-Nas diambil dari perkataan Nas yang terdapat pada ayat yang pertama yang bererti pertolongan atau kemenangan. Saya ulang lagi sekali. Yang ketiga, nama An-Nas diambil dari perkataan Nas yang terdapat pada ayat yang pertama yang bererti pertolongan atau kemenangan. Iaitu adalah isi kandungan daripada surah An-Nas. Sekarang kita lihat intisari daripada surah An-Nas. Yang pertama, Allah memberi pertolongan kepada Nabi ketika pembukaan kota Mekah. Bermaksud, sewaktu pembukaan kota Mekah, Allah telah memberi pertolongan kepada Nabi dan umatnya ataupun pengikut Nabi ketika itu sewaktu pembukaan kota Mekah. Yang kedua, semakin ramai manusia memeluk agama Islam dengan pembukaan kota Mekah. Bermaksud, sewaktu pembukaan kota Mekah, semakin ramai ataupun ramai manusia telah pun mengikut ajaran Nabi Muhammad dan ketika itu juga ramai manusia telah pun
memeluk agama Islam ataupun memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah meminta agar manusia berzikir kepadanya dan memperbanyakkan bertasbih. Maksudnya kat sini, sewaktu Allah telah memberi pertolongan dan juga kemenangan kepada Nabi dan pengikutnya, Allah telah meminta agar manusia berzikir kepadanya dan memperbanyakkan bertasbih. Bermaksud, Allah telah meminta semua manusia waktu ketika itu bersyukur atas kemenangan yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda peringatan daripada Allah ataupun sebagai tanda syukur kita ataupun manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat pula, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah kerana Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Sejadinya dekat sini, segala apa pun dosa yang kita lakukan, kita mestilah wajib memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Dan kita kena tahu Allah Maha Pengampun dan penerima segala taubat. Walaupun hamba-Nya banyak melakukan dosa, tetapi kita kena ingat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah takkan menghukum sewenang-wenangnya hamba-Nya sekiranya hamba-Nya telah pun memohon ampun dan bertaubat dan tidak akan melakukan dosa seterusnya. Okey? Itu adalah intisari surah An-Nas. Okey. Yang terakhir, pengajaran surah An-Nas. Yang pertama, jika kita melakukan sesuatu yang baik kerana Allah, insya-Allah Allah akan menolong kita. Maksudnya dekat sini, sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang baik, seperti contoh kita mendirikan solat dan kita niatkan kerana Allah, insya-Allah Allah akan menolong kita ataupun Allah akan berkati hidup kita di dunia dan di akhirat. Janganlah kita melakukan sesuatu perkara yang baik itu kerana disuruh ataupun kerana manusia. Maka perkara yang baik kita buat tu tak dapat apa-apa pun. Yang paling penting adalah bila kita melakukan perkara kebaikan tu hanya untuk nama ataupun riak, menunjuk-nunjuk, itu pun tidak dapat apa-apa pun pertolongan daripada Allah. Tapi kalau kita melakukan perkara yang baik seperti mendirikan solat, bersedekah dan kita niatkan kerana Allah, insya-Allah Allah akan membantu kita, Allah akan berkati hidup kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, apabila mendapat sesuatu kejayaan, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bila kita dapat kenikmatan daripada Allah, nikmat yang Allah berikan tu kita perlu bersyukur. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Contoh kita dapat makan nasi dengan telur. Tapi kita ingin nasi dengan ayam. Nasi berlaukkan ayam. Tapi kita hanya dapat nasi berlaukkan telur. Kita perlu bersyukur. Kerana apa? Ada lagi saudara mara kita yang tak dapat makan langsung. Kita dapat nasi dengan telur tu pun dah kira cukup. Jadi kita perlu bersyukur dengan Allah. Dengan bersyukur itulah Allah akan berlipat kali gandakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, Allah Maha Pengampun. Sebesar mana pun dosa yang kita lakukan di dunia ni, bila kita memohon keampunan kepada Allah, Allah tetap juga akan mendengar keampunan daripada hamba-Nya. Okey, jadi kita jangan putus asa untuk memohon keampunan kepada Allah. Jangan tak apalah, aku dah buat dosa, aku teruskan buat dosa, Allah tak akan dengar pun doa aku ni. Jangan berfikiran begitu. Tetapi bila kita melakukan dosa, kita kena senantiasa memohon keampunan kepada Allah, dan Allah tetap juga akan mendengar keampunan seseorang hamba-Nya.
Okey, itu sahaja pelajaran kita pada kali ini. Ustaz harap pelajar-pelajar dapat memberikan perhatian dan faham tentang apa yang Ustaz berikan keterangan pada pelajaran kita kali ini. Dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.